أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, dan ingatlah, yakni kenangkanlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni berilah hormat kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis, dia enggan dan takabur, bahkan minal kafirin, dan menjadilah dia dari golongan yang kafir. Sambungan kepada ayat sebelum ini yang berbicara tentang makhluk Adam, warga bumi yang pertama, iaitu Adam alaihissalatu wassalam. Adam telah lulus satu ujian yang pertama. Ujian yang pertama iaitulah mengenai keupayaan, kemampuan Adam memiliki ilmu pengetahuan dalam satu soal jawab di hadapan para malaikat. Para malaikat, ternyata kemampuan Adam tinggi. Beliau dapat memberi nama-nama kepada sesuatu apabila ditanya. Sedangkan nama-nama seumpama itu tidak boleh diberitahu oleh malaikat kecuali setakat yang diajar Allah kepadanya. Selesai, Adam sudah mempunyai tanda-tanda bahawa keupayaannya bukan saja untuk menjawab nama-nama, tetapi untuk memerintah, untuk menjadi khalifah di bumi ini. Menjadi khalifah di bumi. Kemudian pula masuk pula kepada suatu kisah yang lain, suatu keadaan yang lain, juga mencabar keadaannya, iaitulah ketika ingat, yakni kenang, wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad juga termasuk sama, ingat ketika kami berfirman memerintah kepada malaikat, tunduklah, yakni berilah hormat kepada Nabi Adam. Malaikat makhluk langit. Malaikat satu makhluk yang suci, dijadikan daripada nur. Tugasnya memerintah alam. Dia menjaga bumi dan segala perisian bumi, laut, sungai, udara, pokok-pokok, bukit bukau manusia sendiri. Ini di dalam jagaan malaikat. Dia yang menjaga, tapi bukan khalifah. Khalifah satu tugas yang besar untuk memelihara kehendak Allah di bumi ini. Tugasnya. Malaikat hanya menjaga langit, bumi dan segala barang-barang perisian yang ada di dalam bumi ini. Lain tugasnya. Tugas malaikat itu dia sebelum daripada Adam alaihissalatu wassalam lagi. Wa qulna lil malaikati, kami berkata, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah kamu semua. Lalu mereka pun, yakni malaikat sujud kecuali iblis, dia enggan. Sujud setengah ahli tafsir menyatakan ialah sujud letak dahi di atas bumi. Itu namanya sujud. Malaikat diperintah sujud kepada Adam. Bagaimana artinya? Artinya dengan secara lahir itu tidak boleh diterima sama sekali. Sebab sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Justru ada tafsir oleh kerana mereka tidak boleh terima pengertian dengan lahir begitu, mereka kata sujud di sini artinya tunduk. Sujud dan ina. Tunduk bukannya dengan arti sujud secara istilah. Ibn Arabi mengatakan sujud itu secara istilah benar. Sujud letak dahi di atas bumi. Oleh kerana itulah maka iblis enggan. Iblis tak mahu sujud yang seumpama ini. Sebab ini bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Arabi, iblis tahu bahawa ini satu ujian yang besar terhadapnya. Dia tak mahu. Ibn Arabi kata, Ibn Arabi ini tokoh yang dipertikaikan pada zamannya. Dia seorang ahli sufi besar,
dan dia mendakwa kasar dan berbagai-bagai lagi. Ibn Arabi di kalangan orang sufi menganggap inilah manusia yang paling tinggi dari tahap kewaliannya. Semua orang sufi bila dia masuk ke satu ke dalam bidang sufi ini, yang mereka cari ialah kasar. Kasar itulah yang telah dicapai dengan sebaik-baiknya oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi kata sujud dengan begitu rupa tidak boleh. Oleh kerana itu maka iblis yang tauhidnya amat tinggi sekali, tauhid amat tinggi, maka iblis tak mahu sujud. Sebab makhluk sujud kepada makhluk bagaimana? Mengapa Allah perintah begitu? Allah memerintah untuk menguji. Iblis tahu bahawa ini ujian sebab dia cerdik. Kecerdikan iblis itu mengetahui kedudukannya sebagai makhluk, tidak mengizinkannya untuk sujud. Lalu dia aba wastakbar, dia enggan dan dia kata dia besar. Besar bagaimana? Besar makhluk iblis. Sebab dia mengetahui dia tidak layak sujud kepada makhluk juga. Dia hanya sujud kepada Allah. Katanya, tetapi pendapat ini pendapat yang lemah sebenarnya. Sebab yang lemah, sebab wakana minal kafirin, dan iblis termasuk dalam orang kafir. Tapi ada artilah kemudiannya. Sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud. Sujud di sini dengan pengertian yang lain, dan pengertian ini kita rasa lebih selesa. Sujud artinya patuh, artinya dipermudahkan. Malaikat diperintah supaya sujud, yakni mempermudahkan kepada Adam. Adam bakal ditugaskan sebagai khalifah di bumi, untuk memerintah di bumi, untuk memakmurkan bumi. Apabila nanti tugas itu ingin disempurnakan oleh Adam, dia memerlukan kerjasama para malaikat. Malaikat yang menjaga laut perlu dipermudahkan kepada manusia. Sebab di dalam laut ini banyak keperluan, banyak bahan-bahan yang ada di dalam laut. Jika malaikat tidak memberi kerjasama kepada Adam, maka bahan-bahan di dalam laut tidak berjaya dapat dicapai oleh manusia. Demikian juga di dalam bumi ini, banyak yang di dalam kawalan malaikat perlu mendapat kerjasama daripada malaikat untuk memakmurkan bumi. Manusia yang ada dalam bumi, dia mahukan air, dia mahukan api, dia mahukan macam-macam lagi kemudahan untuk memakmurkan bumi. Dia ingin buat rumah, buat bangunan, buat jalan raya, buat apa. Semua kali ini mesti mendapat kerjasama daripada malaikat. Kerjasama ini namanya sujud. Kerjasama ini dalam Quran disebutnya kerjasama ini musakharat yang dipermudahkan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah permudahkan bagi kamu langit dan bumi dan apa yang ada di dalam langit dan bumi. Dipermudahkan artinya diberikan kepada manusia dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang menjaga langit dan bumi dan barang perisian yang ada di dalamnya? Malaikat yang jaganya. Malaikat artinya bila dipermudahkan kepada manusia, menerusi malaikat sebab dia yang jaga. Jadi kalau begitu, sakhara dengan sujud dengan arti mempermudahkan kepada manusia untuk mengguna, lebih sesuai. Jadi sesuai kita pakai di sini, kerana sujud dengan arti kata yang biasa yang kita ketahui, sujud ini tidak boleh diterima sama sekali, kerana sujud kepada makhluk tidak mungkin. La ta'ata li makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada sujud juga kepada selain daripada Allah sahaja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Kita kali pertama diperkenalkan dengan iblis di sini. Kita perlu berkenalan dengan tiga makhluk halus. Namanya iblis, jin dan syaitan. Siapakah mereka? Adam kita tahu makhluk yang diciptakan daripada tanah, dan dia makhluk yang pertama, warga bumi yang pertama. Malaikat juga satu makhluk yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daripada nur. Sekarang siapakah pula iblis, jin dan syaitan? Iblis di dalam ayat ini menyebutkan fasajadu, lalu mereka sujud kecuali iblis. Sujud kecuali iblis. Iblis aba wastakbar, enggak. Kalau mereka kecuali, ayat yang seumpama itu menunjukkan
menunjukkan yang dikecualikan itu masuk sebahagian daripada yang pertama. Maksudnya kita kata macam ni. Kita kata semua orang masjid keluar, orang dalam masjid keluar kecuali Muhammad. Kita kata begitu. Muhammad ni termasuk orang tak orang? Orang. Semua orang dalam masjid keluar kecuali Muhammad. Kita kata begitu. Muhammad termasuk dalam bahagian orang. Tak betul kalau orang bercakapnya semua orang masjid keluar kecuali kambing. Tak betul begitu. Jadi kalau begitu fasajadu, lalu mereka sujud, mereka malaikat kecuali iblis. Maknanya iblis malaikat. Iblis malaikat. Mereka semua sujud, malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis satu kumpulan, satu kabilah, satu puak daripada puak-puak dalam malaikat itu. Kalau tidak, bagaimana boleh dikatakan kecuali di sini? Kecuali istilah dengan disebutnya istisna. Istisna ini mesti ada hubungan dengan yang pertama, berhubung, muttasil. Gitu. Ibn Mas'ud dan beberapa lagi menyebutkan iblis adalah nama asalnya Azazil. Azazil ini sebahagian daripada malaikat, pegawai dalam kalangan malaikat, pegawai atasan, pegawai tinggi. Dia dipertanggungjawab untuk menjaga bahan-bahan yang ada dalam bumi ini, dan bahan-bahan yang besar-besar itu diserahkan kepada Azazil. Dia yang memelihara dan menjaganya. Iblis namanya. Iblis. Jadi kalau begitunya iblis ini datang daripada malaikat, tetapi dia enggan sujud dan takabur. Yang kedua, ada menyebutkan, saya tutup menyebutkan iblis, katanya dikatakan iblis kecuali iblis, dia bukan daripada golongan malaikat, tapi pada waktu itu dia berada dalam kumpulan malaikat. Jadi bila berada dalam kumpulan malaikat, maka saya tutup, maka dikatakan dia malaikat juga. Kambing dia masuk dalam golongan orang ramai, lalu pun dikatakan orang juga. Macam itulah lebih kurangnya. Dia duduk dalam kumpulan orang ramai. Tapi dalam satu ayat lain tulaknya menyebutkan iblis kana minal jinni. Iblis daripada jin. Fafaqa an amri rabbih, tapi dia keluar daripada perintah Tuhan. Iblis daripada jin. Jin di dalam bahasa Arab membawa arti tidak nampak. Iblis kana minal jinni. Iblis adalah dia daripada jin. Jin sesuatu yang tidak nampak, maka jin lah dianya. Malaikat juga tidak kelihatan, maka dia juga jin dari sudut tak nampak. Hanya malaikat setia kepada Allah, iblis tidak setia. Tetapi asal keturunannya bukan semuanya manusia, bukan semuanya yang tidak nampak, yang tidak kelihatan itu taat patuh kepada Allah. Tidak, sebahagiannya patuh. Yang patuh namanya malaikat, yang tidak patuh ini namanya iblis ataupun jin ataupun iblis. Jadi balik kepada ayat ini, fasajadu illa iblis, mereka semua sujud kecuali iblis. Iblis datangnya daripada makhluk malaikat, tapi dia tidak nampak. Kalau begitunya, kecuali iblis ini, iblis tidak bertentangan dengan di antara pendapat-pendapat yang disebutkan terdahulu, iaitulah iblis ini datangnya daripada golongan malaikat, tetapi di antara malaikat itu dia ada tahap-tahapnya, ada tahap yang tertinggi. Malaikat sesama mereka pun tidak sama antara satu dengan lain. Malaikat ada yang mempunyai 8 sayap. 8 sayap ni tinggi ni. Ini kalau kita sebut paku ni 8 paku lah. Kalau pada makhluk manusia ni 8 paku tak pernah dengar kita pun 8. Ada yang dua. Uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ada yang 2, 4 dan hingga seterusnya, bersama dah ikut kedudukannya. Jadi kalau malaikat ini mempunyai kedudukannya begitu rupa, maka tidak ada malaikat ini yang tersisih, yang jauh daripada Allah. Atas nama malaikat tidak ada, tetapi atas nama keturunan yang sama, tapi atas nama lain. Apabila dia keluar daripada perintah Allah, di sini namanya malaikat lagi, namanya iblis, namanya syaitan. Syaitan tidak pernah disebutkan kecuali pada tempat disuruh manusia berjaga-jaga daripada syaitan. Jin, yakni sesuatu yang tidak nampak. Malaikat juga jin, iblis juga jin, sebab dia tidak kelihatan. Junun maknanya jinnah, sebab kita tak nampak sebab yang dia sakit itu.
sakit dalam kepala, kita tak nampak, maka dia jadi gila namanya. Jadi jin pun demikian juga, sesuatu yang tidak kelihatan. Malaikat juga termasuk dalam golongan jin. Kemudiannya, syaitan pula siapa orangnya? Syaitan ialah satu makhluk yang disebut di dalam Al-Quran, sebutannya itu pada tempat disuruh supaya manusia berwaspada daripadanya. Inna syaitan lakum adu. Syaitan musuh bagi kamu, fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah syaitan itu musuh. Tapi jin tidak pernah disebut sebagai musuh. Tidak, jin tidak, syaitan yang disebut musuh. Oleh kerana itu ketiga-tiga ini syaitan, jin, iblis satu saja, tetapi disebut pada tempat-tempat yang berlainan dan yang berbeza. Tugas dan tabiat itu, tabiat budayanya berbeza-beza. Nama yang berbeza itu disebabkan berlainan tugas, berlainan budaya dan berlainan tabiat itu saja. Hakikatnya sama saja antara satu dengan lain. Gitu. Fasajadu illa iblis aba wastakbar, mereka sujud kecuali iblis, dia enggan dan dia takabur. Enggan bagaimana? Enggan tidak mau sujud, tak nak jawabnya, dan dia takabur kalau dia merasakan bukan orangnya iblis, bukan orangnya untuk sujud kepada makhluk Adam lebih rendah kedudukan daripadanya dan dia merasakan dia lebih tinggi. Wa kana minal kafirin, oleh kerana itu dia termasuk dalam golongan orang kafir. Kafir mana enggan, memerintah, enggan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus dia menjadi kafir. Jadi ayat di sini, ayat 34 ini berbicara tentang Adam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, di mana semua alam ini dipermudahkan baginya, termasuk alam malaikat dan alam malaikat yang menjaga seluruh bahan-bahan yang ada di bumi ini, seluruh makhluk. Tetapi Adam harus ingat bahawa ada yang tidak mudah baginya. Dia boleh menggunakan alam yang di bawah jagaan malaikat. Tetapi dia mesti ingat ada sesuatu yang manusia tidak mampu untuk menguasainya, iaitu namanya iblis. Iblis sebab dia tidak sujud, artinya manusia bukan semua hendaknya tercapai di dalam bumi ini. Ada yang dia dapat dan ada yang tidak dapat. Okay. Kemudian seterusnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa Allah subhanahu wa ta'ala.